suatu hari kan mulai merubah warnanya. Cinta yang terus setia. Seorang tinggal ada lagi 49 boy. Dia buat kita ni macam apa je. Ingat kita ni apa. Kita memanglah ada peminat awak. Tapi kita tak boleh cerita buat apa. Melukis buat stiker. Macam biasalah kita awak. Kita buat apa lagi. Cinta yang terus setia, kau mencari jalan berguna. Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin di suatu hari kan mulai merubah warnanya. Cinta yang terus setia, kau mencari jalan menderbunga. Hingga ke akhirnya waktu kau genggam tanganku. Mana mungkin di suatu hari kan mulai merubah warnanya. Cinta yang terus setia, kau mencari jalan menderbunga. Hingga ke akhirnya waktu kau genggam tanganku. Sekejap nanti saya baca komen. Ya Allah, mana ni? Mungkin di suatu hari kan mulai merubah warnanya. Cinta yang terus setia, kau mencari jalan menderbunga. Kenapa tak kena? Apa yang susah sangat ni? Bolehlah tu. Kesalahan patut tunggu ilmu ganti. Saya masuk tengok tinggal you ada tak ada kesalahan nak pasal ke. Kena buat apa? Buat kerja. Orang ketiga punch kat ke. Dah sign kontrak kekal ke. Siapa tu? Morning. Apa hal aku pula? Aku masuk nak membantu api korang je. Hari ni muka saya glowing sikit. Sebab saya pergi spa hari ni. Glowing. Mana mungkin di tempat tertuju bisa merubahkan warnanya. Cinta yang terus setia. Patut nampak kau peluh Jan ni. Kalau Leo tengok tu dia masuk Minang. Tak ada kerja lah. Aku tak tahu ke Leo tu orang masuk Minang dia pun dia reject. Tak percaya tanya diorang. Diorang tahu lah cerita. Dia siap kena Minang. Dia reject. Kata sohonyo nate tu. Aku pun untuk rajin buat gitu kat orang. Dia boleh buat kat orang. Mana hebat dia pada aku. Hebat dia pula pada kita. Kenapa tak jadi pelakon drama? Malas. Jual mahal tu tak ada siapa nak ambil saya pelakon. Memang tak terang Minang dia.
Malah tak ada kejo Nak pergi pini orang tu, pergi pini orang ni, tak ada. Tak ada nak mikir kita. Alik kita berat lagi. Mikir alik demo pula. Nanti abang dia masuk aku kutuk dia. Tak ada, bukan aku. Kau tengok siapa yang start dulu. Aku tak ada kena-mengena pun. Bila merah dia Bila ketiga ya Bila jam si Sekali kena nanti terus kakak tu ke sana. Dia reject tu sebab dia nak kau demo lah tu masuk. Kau tak ada kejo kawan nak pergi masuk minta orang tiba-tiba. Oh kawan banyak kejo lagi nak mikir. Tak mikir lah nak nikah-nikah ni. Orang hok nak nikah ni sebab dia tak rajin nikah lagi so. Dia tak rajin. Dia tak rajin lagi. Tak tahu serogana. Ada pula je ni nak nikah lagi tu sebab apa? Sebabnya dia puas hok adu. Dia nak nikah pula so lagi. Puas. Bahaya hok je ni gitu. Cinta yang aku tak ingat nak share. Aku lupa. Salah ni menata ni. Kok mana dah aku ni? Kok ni, kok tu, kok ni. Nak buat garis lurus pun tak lepas aku ni. Gana nak lukis. Petik kali tu masuk salah baba jam mula. Tu dah. Leo nak kau asal orang jatuh siang malam duk tunggu Mu tak suka kata ke Leo lah. Kalau boleh ke mu nak juga. Muju tak boleh ya. Kalau boleh pun nak. Nipu tak usah. Apa enggak nipu. Cakap lah. Kena-kena. Salah ke salam. Maksudnya duduk ngata kat orang. Kita berat pada orang lagi. Duduk lama dah lah ni buat apa? Buat apa pula dia ni? Kalau kawan ambil kat nyanyi ke Leo dengan Timmy lah. Salah. Dok masalah demo tu nak ambil tu boleh ke dok? Masalahnya. Walau mungkin ditimpa tengkujung bisa. Ada cik kawan rasa tak? Buka. Gapo dia lah dia ni. Kecik gapo tahu dia ni. Nyanyi kawan mai. Si dia duk gori si male we. Gori gapo gori? Tak payah. Gori tu gapo? Kadang-kadang aku bela juga perkataan-perkataan ni. Kecik dengan saya kawan. Saya mau mana gila. Tahu mana saya dia duduk dalam ni. Tahu kan benar. Saya suka. Tahu dia. Belik. Gori. Ni apa? Kawan negeri orang apa? Tahu tak aja dengar kata pelik-pelik dia ni.
Dia duduk Kelantan alik ulu tu kawin tak tahu tu bunyi lagu mana tu. Tu aja dengar. You beli siap malah cakap kahwin nak syarah. Sayang kita lah tu. Awak saja dia. Oh, lewat. Oh, sayang awak tu. Patut PS supo. Sayang dia pun. Cik aku masuk dah. Siapa dia masuk? Leo masuk. Leo ada orang duk ngata kamu Leo. Aku tak tahu. Tanya pupuk ni. Tanda kata biasa dah tengah buat stiker. Kau ada? Aku tu apa Leo? Bukan aku. Yelah dari sebelah. Oh. Leo mu tahu sih dia kata awak nak ngejah saya. Sik dia ya awak nak ngejah saya. Oh. Pelik ke tak pelik bunyi dia? Waktu saya nak ngejah awak. Tak gaji lagi main cerita ni. Kabar-kabar bunyi. Padahal kita biasalah kan. Kita duduk dalam live. Kita pula host favourite kan. Biasalah. Belit dah. Timmy ada kat sana ke? Tak ada. Tak ada. Tapi ada kata ni. Kejut juga saya. Ada kejut kita. Boleh ke hadiah pula hari ni? Favorite host. Gori ni mula-mula contoh kedai baru buka kita baru beli dulu. Ya lo kau. Salah lama tak nampak. Aduh. Leo kata demo reject orang lain sebab tunggu dia masuk minta. Nathan ni sedap dia kecek. Mulai aku tapa dia ni. Aku pergi tapa. Kecek tahu ke penduk kecek. Aku tak kaji royak gitu. Dia bagi cerita ngejah-ngejah. Aduh kene-kene. Hari-hari cantik lah. Terima kasih. So ambil ke aku. Saat ni dia royak. Mendengar cerita tu. Cerita tu mendengar. Aku gak tak reti lah. Ada grup macam layak ke salah. Saya tengah duduk kecoh ni, cik awak. Allah tak muak pun duduk lah. Resize sikit. Resize muat. Hancur mata mandang. Bacalah komen. Mana komen ada? Dah makan si ada. Saya tak ada. Saya tuang bujang. Cakap. Thank you bagi tahu. Buat apa tu? Cakap apa? Kecek ke apa kalau tak faham? Kecek tu cakap.
Dah makan dah. Sejuk mata memandang. Kelepak-kelepong dengan Leo. Gila lah demo ni. Masalah ke apa tahu. Duduk kene-kene kawan dengan orang. Kita kalau nak kita royak sendiri, moga kita ada mulut. Kita ni ada mulut Walau mungkin di tempat tengkuju bisa merubahkan warnanya, cinta yang terus setia akan mencari jalan mendebunga. Dia itu tak ada, itu salam. Dia baru habis kerja. Mana gila kakak tengah beman. Abang Iman tak apa. Ya gitu Abang Iman. Dia tak pernah mesej-mesej saya walaupun dia duduk dalam live saya duduk nyakat saya ke. Dia tak pernah hantar mesej pelik-pelik ke saya. Okey super saya mula maknanya. Mana kata. Ya gila tapi tak gila mana. Dah siap. Salam. Nanti naik pelamin jemput kita. Allah. Mula lagu lirik tabu tak habis. Okey. Busy. Kesian Abang Iman dikatakan gila. Sebelah jual topi tak ada. Dia duduk situ. Duduk. Sebelah tu memang jual topi. Dia tu duduk situ. Kabar-kabar siapa dah? Aku kejut. Kamu mulut dia kata. Siapa pula? Patut je duduk rahsia. Tak tahu duduk rahsia gapo dua orang tu. Duduk wah tak tahu gapo. Rupanya goni dia duduk wah-wahnya. Pandai sangat dia. Boleh bakat lah. Nanti nak mengejah dulu. Promote ni. Kita dapat fan. Kemain lagi. Oh ingat sebelah lah cantik apa ke topi. Siapa nak beli boleh beli dengan saya kita. Saya kita duk jual topi. Dengan kita boleh beli perfume. Siapa dia nak beli perfume kita? Kita ada jual. Tolonglah ya Allah, bagilah. Penat ni 10 kali ulang dah ni. Berapa harga? Ingat One Piece tadi. Harga saya pun tak tahu. Moga ni saya dapat hadiah ni. Berapa harga dia Leo? Gila masuklah Dila. Saya mau masuklah Dila. Allah. Itulah penting masuklah orang cakap baik-baik. Dah bulan cuti mat. Dia jual topi ke? Tengah dapat gift. Aku dapat angin kus-kus je. Untung lah Leo. Bos kesayangan dia bagi hadiah kat dia. Saya ni tak ada pun orang bagi hadiah kat saya. Cik. Tiba. Padahal hadiah follower bagi banyak aku. Aku hadiah follower bagi je dah berapa dah. Okay dah cerita ni nak kecil sikit boleh. Lagi kecil sikit. Dah.
Settle. 1, 2. Kasturi kijang. Okey, sambal. Stiker sambal tak ada lagi. Stiker sambal. Nanti masuk dia orang cakap baik-baik. Betul tu. Pedis juga. Kau tahu pun pedis. Harga topi RM19. RM19. Baju berapa dia jual harga baju? Boleh buat pergi jogging. Baju berapa? Kenapa Pak Cik kena mute? Bukan kata kena mute, mungkin kena belok sekali. Pakai topi nampak bulat. Aku tak boleh pakai topi. Kenapa tak handsome? Tak handsome pakai topi. Lek ke? Saya ke lek? Cantik Acer tu lelaki. Tak guna dia cakap aku tak Acer. Solo dah lah. Saya lek ke korang? Saya ke? Saya pakai Unify kot. Sia saya lek. Dia lek. Taklah okey je tak lek. Jangan macam tu. Confuse saya nanti. Saya tengah fikir ni, macam mana nak buat ni. Sebab saya buat stiker lain. Saya kena buat stiker lain. Sebab kita dah ada packaging baru. Mana budak tinggi tu tak masuklah aku. Budak tinggi 178 tu. Mana tak masuklah aku. Budak Aiden tak nak lah. Salah ke salah. Kalau mana ada lah saya tak ngurat pun si siapanya nama yang selalu masuk live saya tu. Saja je tu. Pantan tengok Aida masuk. Ada Aida masuk ke? Ada ke dia masuk? Tinggi betul. Kita tinggi 180. Tingginya. Saya je kemetod. Nak berdiri sebelah orang tinggi kadang-kadang malu. Saya malulah jadi orang rendah. Saya pun nak jadi tinggi. Normal ke saya rasa malu sebab saya rendah? Normal tak? Tinggi-tinggi senang nak capai sini. Nak cuci tingkap. Tinggi gaji je. Allah. Okey lah rendah macam budak sekolah. Hari ni kan saya pergi naik Grab kan. Saya pergi ke spa hari ni. Kau tengoklah muka aku glowing. Aku pergi spa. Lepas tu naik dengan Amoy tu. Amoy tu tegur saya. Dia cakap dia ingatkan saya budak praktikal. Dia kata nak balik belajar mana. Saya bawa beg macam beg orang nak pergi college. Lepas tu kata tak adalah saya nak pergi spa ni. Buat muka ke? Cakap pergi buat muka. Lepas tu dia tanya umur berapa saya. Dia perempuan lah. Saya pun kata umur saya dah 32. Dia nampak macam baru 20 lebih-lebih macam tu. Dia cakap
nampak muda lagi. Dia cakap macam tu. Dia 150, dia bawa kereta 6 seater kan. Kereta tu kan tinggi sikit kan, macam Avanza macam tu kan. Lepas tu saya tegur lah dia, saya kata, beraninya awak bawa kereta, awak nampak kecil je. Dia kata sebenarnya orang kecil kena bawa kereta tinggi, dia akan nampak jauh sikit. Jangan bawa kereta rendah. Ramai orang kecil dia fikir tak apa nak kereta kecil lah, macam Azia ke macam tu, dia orang nak kecil-kecil. Sebenarnya orang kecil rendah dia kena bawa kereta tinggi. Boleh adjust seat kan. Maksudnya dia akan nampak lebih jauh. Dia tak pernah bawa kereta 4 seater. Dia cakap dia bawa kereta semua 6 seat. Operate lutut dia panjang. Rumah besar tak ada terhantu. Mana baking? Pergi spa, glowing. Rumah orang kita tumpang je. Dia tengok kecil sangat sudah sekolah. Kenapa order nasi seater? Selamat malam. Tak, kalau saya buy Grab, dia tak tentu dia bagi kita kereta 4 seat ke 6 seat ke, dia tak tentu. Any available, itulah yang kita dapat. Nak sepuji dia mungkin tak banyak lagi komen hari ni, dia cantik. Naik for lah tinggi. Adik Mai, Aziz, kenapa naik Grab? Kenapa tak boleh naik? Aku boleh kalau orang tanya aku. Contoh kan, orang ada tanya saya kan, kenapa awak buat macam tu? Kenapa tak boleh? Aku tak faham kenapa dia tanya aku. Perlu ke kita ada alasan untuk buat sesuatu? Ingat orang nasi kat app. Bahaya naik Grab bersorangan. Kau Ngami, janganlah hidup kat zaman batu. Zaman sekarang ni dah banyak kemudahan kan. Nak naik LRT, MRT, nak naik Grab ke. Banyak kemudahan. Apanya? Kalau korang katakan bahayalah, nanti kena gitu, kena gini. Sama je kalau kita naik kenderaan kita sendiri pun. Kalau kata nak accident juga. Macam tu. Kalau kata tepi jalan nak kena ragut, kena juga. Itu satu kemudahan. Korang ingat kan naik Grab ni macam dia punya pemandu tu tak berdaftar ke? Dia ada IC lagi kat situ. Muka dia ada IC, alamat semasa dia. Ingat senang ke nak dulu jadi Grab? Susah tau nak jadi Grab ni. Dia ada syarat-syarat dia. Nak kena bagi dekat dia punya company tu. Kalau kat KL aku sanggup naik Grab, jalan macam siap. Tapi memang betul weh. Aku ni kan fikir banyak kali aku nak beli kereta. Sebab kat sini, ya Allah, aku keluar pada Sempang tu jam. Aku tak boleh ada jam lama, migraine kepala aku. Aku tak boleh dek dengan benda tu. So kalau orang bawa, kita tak ada rasa stres sangat kan. Kita duduk relax je macam tu. Ni fikir menghadap tu. Allah, dah hujan, jam, jalan rosak, accident. Macam-macam dekat KL ni. Tak payah mimpi naik kereta. Abang saya, kadang-kadang dia nak pergi kerja, dia bawa kereta, dia pergi parking dekat MRT, dia tinggal kereta dekat situ, dia pergi naik MRT pergi kerja. Sebabnya berapa kali dah dia lambat pergi kerja tu tak? Orang masuk ke 8, dia masuk ke 9. Jam gila. Ada kereta tak awak nak bagi ke? Zaman sekarang zaman apa? Zaman sekarang zaman sebelum naik hati kena naik Grab dulu. Tak adalah. Orang ingat modal sendiri. Orang tak tahu lesen aku. Kira untuk naik Grab. Tak berani naik Grab. Berani pandu kita sendiri je. Zaman sekarang zaman TikTok. Grab hailing paling selamat. Semua data driver kan semua boleh tengok. Ya, dia selamat. Cuma adalah beberapa kes. Biasanya dia melibatkan foreigner lah, luar negara. Diorang macam nak rompak ke apa semua kan. Ada je kes-kes macam tu. Tapi sangat less lah. Bukanlah setiap hari. Sebab dia benda tu berdaftar. Dalam kereta pula wajib ada kamera depan belakang. Dia ada syarat juga. Aku ni kalau cakap lebih-lebih sikit aku semput Mat. Kejeput. Kejeput. Macam boleh cakap lebih-lebih sikit. Hari ni aku naik tangga 9 tangga hari ni aku naik. Semput aku. Ya Rabbi. Kau tahu
tak, aku pergi spa tu. Aku cari dia kat level 3. Entah macam mana kan, sebab aku ngantuk tak cukup tidur kan. Aku pergi kan, aku naik lah tangga. Mengah aku Mat. Aku naik tangga kan. Sampai kat tingkat 3 tu, staff dia spa tu cakap dengan saya, kenapa awak naik tangga? Dia cakap, lift kan ada. Aku tak nampak lift dia sebab lift dia macam pintu, tahu tak? Sebab lift tu, dia pergi lekat dia punya, signboard. Penuh satu pintu lift. Dia lekat kat situ. Semua level. Lepas tu dia lekat gambar orang tengah cuci muka lah apa semua kan. Aku ingat pintu Mat. Aku pun cakap, oh bukan sini. Aku pun jalan lagi naik atas. Ya Allah, penatnya aku. Rupanya tu lift, kau tahu tak? Soalan seperti keselamatan driver tu sendiri kat customer. Asal dia semput ke? Cepat semput. Apa tu? Kalau bas LRT, MRT semua bersesak naik grade luar sikit. Tak juga, sebab sekarang kan kalau korang duduk kat KL, siapa yang naik MRT, naik LRT, actually lagi senang. Sebab MRT pun sebab dia MRT baru sekarang ni, tak macam dulu. Dan dia pisahkan antara ruang tempat duduk perempuan dengan tempat duduk lelaki. So tempat duduk perempuan dia ada tempat dia sendiri. Macam contoh daripada depan sampai ke pintu nombor berapa, iaitu semua perempuan. So dia sangat selamat. Lelaki tak boleh duduk kat tempat tu. Yang lelaki pula duduk sebelah belakang sana. Macam tu. Tapi dia macam ni. Yang lelaki dia tak boleh masuk side sebelah perempuan tau. Tapi kalau tempat side sebelah perempuan ni penuh, dia boleh pergi masuk kat tempat lelaki. Kalau dia willing lah untuk pergi. Macam tu. Tapi memang sangat selamat. Saya suka naik MRT. MRT dia tak sama macam dulu dah. LRT dulu sebab teruk kan. Dah lama. MRT zaman sekarang kan yang baru. Ya Allah. Ketah aku duduk kat dalam tu. Sejuk gila. Sejuk sangat-sangat. Lepas tu memang selesa. Seat dia apa semua selesa. Kalau orang kata perjalanan jauh, sebagai contoh lah, daripada KL pergi ke Seremban ke sebagai contoh kan, kita pergi naik MRT, ya Allah memang selesa sangat. Nak bawa budak-budak pun selamat. Macam tu. Dia tak sama macam dulu. Naiklah MRT. Sebab MRT ni ramai macam mana pun orang, dia tak penuh. Sebab dia MRT ni dipanjang lagi. Macam tu. Rendah. Rajin naik tangga. Dah agak bersuga baik. Memang lift penuh stiker. Macam mana berbaring. Tak bagi harus senang. Jauh perjalanan slow. Bukan. Bukan satu kesalahan ke kita letak kita punya stiker signboard kita sebesar-besar alam dekat pintu lift? Boleh ke kita buat macam tu? Mana aku tahu. Kena bekerja sikit. Mana boleh macam tu. Lift pula jadi hak owner. Walaupun kita sewa tempat tu, lift tu kegunaan orang ramai. Bukan hak pada kedai yang menyewa kat situ. So, duk helium. Aku kaya lagi. Cik Wesu, thank you. Siang jemput. Bengah saya ni. Ada rasa satu macam bila kita mengah kan, dia rasa tajam. Dia rasa macam tajam macam tu. Tu semua iklan berdaftar bukan free tau kat situ. Oh ya ke? Saya ingatkan signboard yang dekat je jantar semacam tu je berbayar. Yang tu pun bayar Dia bayar owner, kira jadi bebok mahal sebab semua guna lift. Dah lama sebut ke? Boleh lah aku dah jadi doktor sendiri. Moderator aku mana? Selamat malam. Bilis.
Tempoyak bilis. Dia macam lagi ngisap biasa kena sendiri. Lagi banyak orang kelas satu lagi mahal sewa. Ya. Oh, saya lah yang tak tahu tu. Hari ni Kak masak apa? Tak masak. Mereka tak ada ni, dia jadi kurang sikit. Dia jadi doktor. Ada suka berat-berat sebenarnya atau terlebih kerja. Tak ada sebab saya ada alergi. Saya ada alergi. Itu je. Senak mata aku. Alergi oksigen. Sabarlah mereka seorang tu je. Tak ada siapa nak cover. Alergi. Ada bela kucing tak? Tak ada. Saya tak ada bela kucing. Sebab saya memang alergi kucing. Dan saya tak boleh bela kucing. Tempoyak bilis, bilis cili api, bilis cili kering. Bilis cili kering. Aku nak letak nama apa pun boleh. Lepas tu Mubisna mesti mau tahu setiap iklan membayar iklan 3 saat kat TV akan berjuta. Dia abang dia sebagai pemangku Timi, host gula kambing nama Timi. Betul sih pernah sewa iklan di TV, mana mampu terkejut tengok sebab harga tak payah. Rupanya aku mimpi. Dulu ambil kat hospital, sekarang ambil kat rumah Daik, tak cover. Tak adalah sebab ni doktor yang bagi. Doktor bagi bawa balik sebab dia nak bagi yang jenis mask tu, tapi mask tu dia pakai mesin. So yang mesin tu dia macam mahal lah. Harga dia boleh tahan. Sebab saya bukannya ada asma. Asalnya saya tak ada asma. Cuma kalau saya ada asma, saya boleh pakai yang jenis inhaler yang tekan tu. Yang warna hijau ada, warna biru ada. Dia ada mengikut case lah, level dia. Kenapa ambil yang hijau, kenapa ambil yang biru. Macam saya tak kena pakai benda tu sebab saya tak ada asma, tapi saya ada alergi. Saya ada alergi attack. Dia menyebabkan ruang pernafasan yang dekat sini tu dia bengkak. Bila dia bengkak, kita sekat nak bernafas kat sini. Dia akan merah kat dalam ni. Bila saya alergi kan, dia bengkak, dia merah-merah. Dekat dalam, bukan kat luar. So bila dia bengkak, oksigen tu nak turun naik. Tak boleh, saya terpaksa lah memakai benda macam ni. Daripada saya pakai yang mesin, kalau saya pakai mesin tu, dia kan ada tiup wayar dia. Saya ada yang tu. Cuma saya tak nak pakai lah sebabnya bila pakai tu nak bergerak kan susah. Dia ada wayar macam tu. Nak pergi sana-sana. Macam ni kan saya masuk dalam beg saya je. Boleh bawa pergi sana sini. Cukup dah jadi mereka untuk 2 orang. Fotografi yang ambil. Tu sedut-sedut. Apa pula aku nak tidur. Jangan tidur. Tunggu mereka sampai. Dia sampai sekejap lagi tu. Dia solat. Sana baru maghrib. Kat sana maghrib. Isyak dia pukul 1 pagi. Macam tu. 1 pagi tempat kita. Tempoyak bilis cili api, bilis cili garing. Sambal hitam. Apa lagi? Lupa nama dia. Tempoyak bilis cili api, bilis cili garing, sambal hitam. Oh, sambal penyet. Kita ada sambal penyet korang? Beza 5 jam Eropah ke Timur Tengah. Saudiah.
Lepas dalam 7 jam. Beza dia dalam 5 jam macam tu. Mekah kot. Takkanlah Mekah. Timur Tengah tempat Firaun. Seperangai macam Firaun tu. Tak adalah. Mekah-Mekah. Area-area sana lah, tapi bukan Mekah lah. I think Mekah nak ke tempat dia pun jauh juga. 2-3 jam jugalah. Macam jauh jugalah. Lepas tu suhu kat sana panas gila. 40 darjah. Apa panas. Salah ingat salah. Nanti kau beritahu dia, kata dia Firaun. Bukan aku yang komen macam tu. Kau yang komen Pak I. Aku pula yang kena. Bukan aku yang cakap. Asal aku kena. Firaun dah masuk. Kemudian siapa yang telefon? Padang pasir. Betul lah tempat Firaun. Masalahnya bukan kau ni. Kalau aku nak marah kan, cakap perangai kau muka dalam macam gitu. Perangai macam Firaun. Macam tu aku cakap nanti. Aku tengok lah. Punca. Korang tak ada benda ke nak tanya saya? Tanyalah. Kenapa masuk-masuk jeling orang ni? Tanya apa? Leo dengan demo gewe ko. Saya gewe dengan Mr. Annoying. Mr. Annoying tu dia tak ada dalam live saya. Dia tak tahu nama TikTok saya sebab saya tak nak bagi tahu. Nanti kalau dia tahu dia jealous. Dia tengok saya baca-baca komen korang, nanti dia jealous. Saya kenal dia dekat aplikasi lain. So tak pernah bagi tahulah. Yang penting aku ada topi hari ni. Aku ada topi gini. Apa lagi ubat yang dia makan? Ubat yang saya makan? Allergic? Ubat tidur? Ubat anxiety? Antara dua tu lah. Dia tak boleh makan serentak. Vitamin. Jenis-jenis kumpulan vitamin. Vitamin B. Multivitamin. Magnesium. Magnesium saya baru dapat. Magnesium. Probiotik. Apa lagi saya makan? Kolesterol. Makan apa? Makan nasi. Mungkin kita ada malam Firaun masuk bayar nak tengok Mamiya. Ada orang ketuk kau tadi. Komen kena palau nak tanya apa? Komen tak naik. Dah berani sekarang. Wak jangan sebut. Takut dia ni saya je lagi. Saya kenal kat Mami ko. Berapa harga topi tu? Beli dekat live Dila. Aku nak cerita pasal topi hari ni. Beli kat live Dila korang. Masuk live dia tanya. Tadi dia cakap harga dia dalam RM19. Aku ni kepala kecil. Topinya besar.
Dulu ialah panggil Fir'aun, sekarang Alhamdulillah nak elak. Ubat anxiety nama apa? Ubat anxiety saya ada 2 jenis. Dulu saya ambil nama lain, sekarang saya ambil je nama XANAX. Tak boleh sebut. Takut dia detect nanti. Macam tu. Ni museum. Tapi tu bukan boleh just ke? Boleh. Cuba invite dia lah. Dia mesti kejut. Betul. Cuba invite dia lah. Dia mesti kejut. Takkanlah dia terkejut. Awak ni dekat nama pengirim tu lah nama saya kat situ. Dah lah nama saya. Dia dah tahu dah. Apa? Makan hari-hari ke bila? Atas nasihat doktor lah. Makan setiap hari ke macam mana ke. Macam tu. Siap dapat kad lagi korang. Siap ada love-love lagi. Siap ada love-love ni. Kenapa perlu ambil ubat tu? Sebab perlu. Kalau tak perlu, tak ambil. Sebab apabila kita disahkan menghidapi beberapa penyakit, maka perlulah kita mengambil. Bukan dia pun pakai kek kat tu. Flavor apa ubat anxiety? Creamer, fruity, coffee. Ubat anxiety jenis pil lah. Jenis pil. Kita dapatkan dari dia. Wow, ask jumpa jenama Forever Living. Pernah dengar tak? Pernah. Ui, cantik tulisan dia lah. Cantik tulisan dia. Ada seni lah. Saya boleh cakap betul lah. Orang kalau pandai menjahit, dia ada skill-skill macam tu, dia tulisan dia akan jadi cantik. Dia akan banyak skill lain. Sebagai contoh kan, dia pandai melukis. Dia automatik akan pandai main muzik. Macam tu. Macam dia lah. Kalau dia pandai menjahit, dia ada kelebihan lain lah selain daripada cantik. Macam saya, antara 10 wanita tercantik tu, kita pun dah tahu. Lepas ni bukan aku sedut oksigen. Kau yang sedut oksigen lepas ni. Ada kesan bila tidak ambil. Boleh tahu sebab tak tahu. Ada kesan bila tak ambil. Sebab ubat-ubat jenis macam tu dia akan menyebabkan kita sedikit addict. Dia agak ketagihan sedikit. Bila saya berhenti ambil tanpa arahan doktor, dia menyebabkan saya jadi getah. Macam orang ambil drug. Faham tak? Tapi bukanlah getah macam ambil drug macam nak pergi agresif macam tu. Tak. Dia macam getah sebab kita tak ambil benda tu. Jenuh flavor apa. Try injak. Invite dia buat like ke? Cantik. Dia salam. Dia masuk aku dah. Sekejap. Macam mana nak invite dah tak ingat. Dia buat live ke? Tak ada. Tak adalah. Tak ada. Boleh promo topi dia lah. Dia ada buat affiliate ke? Kalau dia buat affiliate boleh lah. Saya letak beg kuning. Dekat account lagi satu. Saya tak follow account tu. Cuba pergi masuk kat dia. Suruh dia invite saya. Saya tak follow account tu. Suruh dia invite saya. Don't stress, stay cool. Okay. Cinta yang bersetia. Akak kalkulator. Pula, saya undur diri dulu. Salam.
Bye. Mila apa? Salam. Bye. Hai korang. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang kelak ku kan datang untuk buktikan satu balasan kau jelang. Jangan menangis sayang, ku ingin kau rasakan baiknya terbuang sia-sia. Laju je Liu pergi sana ke salam. Lagi cakap dengan dia. Gatal dah kepala saya. Dia tengah search. Berat dengan tak nafas nak nyanyi. Tukar paru-paru kecil ke? Tu lah sakit. Sebab saya dah salah masuk live ke lain. Sama ke awak dengan saya putih? Oh ya ke? Bukan awak seorang je. Ramai orang ada kek warna putih. Tapi saya actually kurang minat warna putih. Saya suka pink. Takkan orang nak pakai pink pula kan? Nak sama dengan saya, sanggup dia pakai pink. Takkanlah. Takutlah start babe member guna kek. Dia tu je lagu. Bukan putih tu krim. Ni krim lah. Dia kan putih ni. Nampak je macam putih ni. Nampak warna kuning belakang tu. Dia krim. Krim dia senang awak. Kalau awak beli warna krim, dia boleh masuk dengan banyak baju. Krim dengan biru, krim dengan maroon, krim dengan merah, krim dengan purple. Dia senang nak matching. Lepas tak tu ke lepas simpan nafas, mana boleh. Ada teknik dia. Keracunan pula nanti. Ada gaya macam hari raya. Ada cerita sebalik kek tu. Apa? Apalah tu? Ada je dia. Mengapa mudahnya? Kenapa live tak naik? Tak tahu lah. Saya pun tak faham juga kalau awak tanya saya. Ramai orang cakap macam tu. Saya pun tak tahu. Aku nak gelak lah kalau teringat TV ni. Aku ni kelakar lah.
Dia cerita aku seorang juga kalau tengok apa kekek macam tu budak TK waktu hari sukan. Si shadow band. Confirm lah. Ini pun sebab FYP. Okay, apa tu? Benda. Cuba teka Timmy. Saya tengah buat apa? Sekejap lagi dia mesti komen. Malas layan. Ni Dila punya ni. Dila punya cat. Itu pasal lah abang. Tak nak tahu. Berapa harga cap tu? RM19. Tengok macam ngam je. RM19. Boleh beli dengan Dila nanti. Susah nak pakai ni sebab saya ada pakai klip rambut dekat belakang. Dia tak dapat nak masuk. Dila kata pink tak ada. Allah, kalau ada pink mesti cantik. Saya ni semua benda nak pink. Dalam nak handbag biru tak dapat. Rupanya susah nak beli handbag warna biru. Kebanyakan warna cream, warna pink. Warna biru tak banyak. Kalau ada mesti habis. Saya tengok. Jangan baca komen Kak As. Yang depan tu cuba lengkungkan. Awak. Susah saya nak pakai ni sebab saya ada klip rambut besar ni kat sini. Boleh pakai buat jogging. Memang nak beli ni untuk jogging ni. Saya tahu sebenarnya nak beli saya kan. Nak cakap saya dah berisi kan. Sebab tu belikan topi nak pergi jogging. Alah. Slow je dia beli kita. Buka dulu lepas tu lengkungkan. Wah, promote topi only me ke? Nama sama dengan topi Dila? Memang topi Dila lah ni. Tanya pula cikgu. Topi Dila ni. Saya nak tolong promote lah untuk dia. Nak suruh dia open affiliate. Korang boleh beli dengan saya. Jogging ke brisk walk? Brisk walk je. Macam budak-budak tadi kau buat lah. Aku banyak topi sebenarnya tahu. Aku ada warna pink, warna cream. Satu lagi tak ingat. Ada 3 topi. Memang tak pernah guna lagi. Sebabnya aku kalau nak guna, aku buat live, buat VTT ke, nanti aku kena kecam. Sebabnya dia semua yang boycott punya. Yang boycott punya. Masalahnya aku beli tu sebelum ada isu boycott tu. Aku dah beli sebelum tu lagi. Tiba-tiba naik pula pasal boycott. Aku tak nak pakai nanti orang kecam aku. Macam aku mempromote produk-produk Israfel tu kan. Lepas tu aku tak boleh nak pakai weh. Kalau aku pakai pun tak boleh nak tunjuk ke orang lah. Tak boleh nak buat live, tak boleh nak buat VTT. Tapi ramai je macam sekarang ni kan diorang dah terbeli benda tu. Dah terbeli, diorang mesti pakai je. Jenama-jenama tu. Kita tak nak lah. Nanti jadi isu. Orang akan cakap nanti confirm. Tapi Dila nak invite tapi akaun tu tak kawan host lagi. Ya betul. Saya pun tak boleh invite dia sebab kita orang tak friend dekat akaun tu. Saya friend dekat akaun lama dia. Ada juga geng budak terikat waktu hari suka nikah ke salam bagi nombor je sebelah nak suruh dia bagi which pop. Sold out dah tinggal hitam. Yuku, cikgu dah beli dah. Tengok dalam dia dia je lah. Lawa siut. Zaman budak-budak dulu pakai topi besar. Kesalam. Ini kan kalau aku pakai baju baggy sikit kan. Sweatshirt jenis baggy sikit kan. Seluar yang ada poket tepi-tepi tu kan. Weh, aku nampak macam Eminem. Betul ke nama dia? Aku namanya macam gitu sebut. Tapi dengan waktu berlari cantik ke. Kesalam. Kawan saya rindu awak. Siapa? Mana besar? Asing ingat saya tak?
Siapa Sekejap. Oh, patutlah aku rasa keras-keras kepala aku. Kau tengoklah aku. Kau tengok aku macam mana. Oh, patutlah sakit kepala aku. Kau jangan gelakkan aku barulah aku rasa macam ngam sikit. Apa benda lah. Aku rasa sakitnya kening aku. Seluar kargo peminat Camry. Aduh. Sebab tu tadi nak tengok dia punya kek tu. Oh, memang keras kepala. Oh, sakit. Aku macam aku kan tak nampak yang aku main pakai buka-buka lepas tu pakai kan. Lepas tu aku rasa macam apa sah aku rasa keras itu pini aku pun masuk. Kenapa kepala aku tak masuk? Lepas tu aku tengok lah benda ni. Oh, sakit. Nampak sangat baru. Tak cikgu. Sebabnya baru sampai cikgu. Nampak ni cikgu. Baru sampai. Saya tak beli ni. Saya dapat hadiah. Saya dapat hadiah daripada follower saya. Lepas tu saya tengok aku macam kenal je nama ni. Ini nama kawan aku. Lepas tu dah sampai aku nak try lah. Nak tunjuk kat korang bendanya. Oh, sakit kepala otak aku. Wujud tak pakai sekali plastik tadi. Aduh, kita tengok pun dah tahu kalau kek ni buat biji tingam. Tersemput aku. Susah betul lah kau nampak tak betapa clumsy-nya aku. Betul ke aku sebut perkataan tu? Ada tag tak? Dalam tak ada. Oh, tak adalah. Dia just ada macam print dekat sini. But the print is quite good. Dia ada quality juga punya print. Macam tu. Okay. Nanti dulu aku nak pakai. Aku tak nampak. Sebab kek ni warna krim. Aku tak nampak lah dalam ni macam mana. Okay. Dah pakai dah. Lila ada bagi kad. Okay, dia tulis kat sini. Semoga dimurahkan rezeki. Lots of love. Only me Lila. Dia ada bagi kata-kata semangat. Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Jiwang juga Lila ni. Terima kasih bagi kek kat saya. Jangan tengok confident tu kalau tak bawa sampai ke hutan. Weh, aku ni jenis macam clumsy. Aku tak tengok benda-benda macam tu tau. Hari tu aku pergi mana aku pakai lah baju baru. Aku beli baju baru. Dia punya tag aku tak buka weh. Macam aku saja nak riak biar orang tahu baju tu aku baru beli. Bukan kata tag dia ada selotip kalau ya aku nak gelaknya. Dia ada selotip. Dia tulis saiz dekat selotip panjang tu. M. Kau bayangkan selotip tu daripada atas ni sampai bawah. Aku tak tahu Lepas tu aku pakai. Aku duduk kan. Aku rasa macam ada bunyi plastik kan. Lepas tu aku tengok. Pahala aku bawa benda ni. Sial betul perangai. Harga bukan tag brand. Tak ada tulis harga sini. Kecoh siut weh perangai. Memang jodoh semua. Saya memang perangai macam tu. Nasib tak ada orang tegur. Kalau tak lah benda macam gitu pun. Benda macam gitu pun hina sangat ke? Normal je. Kadang-kadang saya dah pakai, dah pergi sana sini baru perasan ada tag. Actually baju-baju saya kalau baru beli saya terus gantung. Saya tak cabut dia punya tag tu. Lepas tu bila nak keluar kelang kabut main pakai je. Lepas tu aku bawa tag sekali. Bukan sekali. Perkara biasa. Saya ada K5.
Saya yang kelima selepas Putera Pahang. Apa tu? Awak kerabat ke? Awak nak kata awak kerabat ke? Orang yang kerabat pun tak mengaku dia tu kerabat. Orang yang jadi kerabat pun tak mengaku. Wah, dia tu kerabat-kerabat. Kita kalau ada keturunan pun kita senyap-senyap je. Dah hina pula. Biasa kita nak pakai baju baru si buang tek tu. Cuba rewind balik. Hari ni mu buat benda cerdik apa? Hari ni semua benda tak cerdik. Tahu tak moderator hari ni saya buat benda tak cerdik je hari ni. Sebab saya loading kan, saya tak cukup tidur, saya makan ubat pula. Kan, tadi kan saya pergi spa kan. Spa tu level 3. Lepas tu saya naik tangga. Naik sampai ke atas saya pun mengah. Saya dah semput dah. Lepas tu staff dia tanya, kenapa awak tak naik lift? Aku tak nampak ada lift, Mat. Sebab lift dia tu, dia pergi letak stiker sebesar alam tu kan. Penuh satu pintu lift tu. Aku ingat kan macam banner, macam board lah. Dia signboard, dia tampal kat situ. Aku tak nampak pintu tu ada terbelah lift tu kat situ. Aku pun lalu tengok, bukan yang ni atas. Aku pun jalan lagi naik atas. Bukan yang ni atas. Sampai level 3. Betul dia cakap, kenapa tak naik lift? Cakap, ada lift ke? Aku tengok, aku ingatkan pintu. Ingatkan dia tampal poster besar. Aku tahu tak? Apa sebab dia penuhkan satu pintu lift? Manalah aku nak nampak? Aku confused dia tengok benda tu. Raja kat tingkat 9 meninggal. Kau bayangkan aku naik tingkat 3 kan. Aku naik tingkat 3, aku mengah weh. Aku dah memang ada masalah pernafasan. Aku perlukan orang buat CPR kat aku kan, cik. Wah, gitu. Lepas tu, turun aku pakai lift. Aku nak naik rumah aku. Rumah aku mana ada lift. Aku duduk rumah tak ada lift tau. Aku nak pergi naik level 5 pula. Kau bayangkan aku nak naik level 5 macam mana? Gila mat aku hari ni. Aku masuk rumah tu dahaga weh. Simpan tengok kenangan. Memang tengah semangat. Salah ke salah punya semangat demi glowing. 39 pun dah gila lah aku. Aku memanglah kalau pergi tempat orang. Dia sebenarnya otak saya tak pick up sangat dah sekarang ni. Memori saya lost. Ada saya pergi tandas masa saya tengok wayang. Saya perasan saya pergi mana-mana memori saya lost. Dia macam ada penyakit apa? Pelupa tu. Ismia. Macam mana tu sebut je. Saya perasan saya ada macam tu. Saya lupa. Saya nak pergi tandas kan. Saya tengok ada signboard kat situ. Signboard perempuan pakai macam dress. Kan. Dia ada signboard kepala, lepas tu dia macam gitu. Maksudnya untuk tanda perempuan lah kan. Saya pun masuk, saya cakap, ni bukan tandas. Saya cakap dia macam tempat store kan. Ini bukan tandas, saya pun keluar balik. Saya pergi cari tanda lain. Lepas tu saya tengok orang masuk kat situ. Tadi aku tengok macam store. Kenapa orang tu masuk kat situ? Rupanya tu pintu tandas tau. Tu pintu tandas. Kenapa pintu dia macam pintu store? Aku tak faham. Tulislah signboard tu betul-betul. Otak tak pikat. Terayasa. Batu asal cerita teksi. Sampai ni aku tak boleh belah. Kalau kita tempat baru memang gitu dah. Cerita teksi mana? Maknanya hati dengan fikiran tak seiring. Betul. Apa yang saya fikir tu di melayang-layang. Salam. Boleh cuba asal bagi tajam. Saya nantilah saya makan suplemen untuk kuatkan daya ingatan. Entah-entah saya lupa nanti. Siapa nama boyfriend? Aku tak ingat nama boyfriend. Sambar petai. Belum sampai. Abang. Saya dah refund dah duit abang. Lupa. Dah refund ke Take times. Cerita nak naik teksi waktu baru sampai Kelantan. Maka kismi banyak-banyak cikgu.
takutlah jadi pelupa. Kadang-kadang kan orang marah kita sebab kita tak ingat. Macam contoh mak ayah kita kan. Dia macam contohlah ayah saya dia cari spek mata dia tak jumpa. Nanti dia marah mak saya. Engkau lah ni nyimpan mana-mana kau letak apa. Padahal kita yang lupa kita letak kat mana. Lepas tu kita jadi perangai macam tu nanti. Tapi saya tak marah orang disebabkan saya lupa. Orang akan marah saya. Saya akan cakap, saya tak ingat, saya lupa, saya tak alert, saya tak concern benda tu. Orang akan marah sebab orang akan ingat kita ni macam lembab, macam ada autism. Macam tu. Orang akan ingat macam, kau ni semua benda kau tak ingat. Kau autism ke? Macam tu. Cakap lembab pun kau ni. Tu jadi ke kacang. Dah lah allergic kacang, dia suruh makan kacang pula. Ismis bang. Dia punya tahap loading kadang memang ada masa sakit hati. Ingat dia saja buat. Mana ada cakap macam tu. Bila kita tak ingat benda, orang akan sakit hati. Orang akan sakit hati. Macam dia tanya saya akan ambil masa untuk jawab benda tu. Macam otak kita complicated nak berfikir. Dia jadi komplit sangat. Benda tu easy je actually. Bila benda tu dia tanya saya tak ingat, saya akan jadi stres. Saya perasan diri saya macam tu. Bila orang tanya saya sesuatu benda, saya cuba nak ingat tapi dia macam susah, dia jadi sakit tau nak ingat. Lepas tu saya akan jadi macam nak marah. Ingatlah tanya. Tak payahlah tanya. Stres tau tak? Macam tu. Actually sebenarnya normal je kalau orang tanya-tanya tu. Saya rasa saya tak boleh kerja di counter service. Kalau saya kerja di counter service, saya marah orang. Macam tu. Mood loading dia memang macam tu. Nak kena perbaiki rohani. Cita-cita tu capai tak lagi. Maksudnya dari sudut apa tu? Sama. Dia nak buat lain tapi terpaksa buat benda lain sebab tu tak fokus. The thing is saya tak fokus. Saya tak boleh fokus. Jangan baran-baran. Kena kawal kemarahan. Actually bukan kemarahan. Dia emosi kita sebab korang kan tak menghadapi benda yang saya hadapi. Macam saya pula tidur tak cukup sebab saya tak boleh nak tidur. Lepas tu saya makan ubat. Dia akan buat mood saya selalu swing. Dan ubat yang saya makan tu dia kesan dia saya akan hilang daya ingatan. Saya tak boleh fokus. Memang tujuan ubat tu macam tu. Dia nak buat kita supaya tak fikir masalah. Dia akan buat kita lupa. So dia akan slowkan kita punya memori kepala, otak ni. Dia akan slowkan memori tu untuk berfikir. So itulah efek dia bila saya makan ubat. Bukan kita nak jadi macam tu. Sometimes saya rasa nak menangis bila saya lupa. Contoh kan, adalah berlaku sebelum pada ni. Sebab saya makan ubat untuk anxiety, ubat tidur tu. Lepas tu saya tidur, saya bangun kan. Ubat tu kan tak tentu masa dia punya berapa lama kita akan tidur kan. Saya bangun macam nak tercabut nyawa saya. Sakit weh rasa. Sebab saya tengok anak saya tak ada. Saya tengok Afan tak ada masa tu. Saya cari dia satu rumah. Saya buka pintu sana sini. Saya tengok tingkap. Ya Allah, anak aku kat mana? Macam saya fikir dia terjun ke apa. Macam tu tau. Lepas tu saya cakap, ya Allah, kenapa lah macam tu kan. Lepas tu saya menangis. Sebab saya macam bercelaru. Kita macam tak boleh nak ingat. Lepas tu saya macam try recall. Masa nak recall ni lah memori kita nak berfungsi balik kan. Pada tu saya duduk, saya tenang dulu kan. Saya buka handphone, saya tengok. Oh, anak saya sebenarnya tak ada dengan saya. Dia duduk dengan ex-husband saya. Saya ingatkan dia ada dengan saya. Rupanya semalam tu ex-husband saya dah ambil anak saya. So saya tak ingat lah sebab kita hari-hari duduk dengan dia. Bila dia tak ada, kita jadi macam teringat, faham tak? Dia rasa macam dia ada dengan kita. Lepas tu bila dia tak ada tu, ayah dia ambil dia lah semalam. Kenapa lah aku tak ingat lah macam tu. Bangun tidur memori tu lost.
Sebab dia datangkan aku pun dia tak boleh beri lagak. Dia tahu nanti terkena balik. Bukan selalu ada masa. Sekarang okey. Okey, lepas tu jangan lupa kami. Tak adalah. Masih ada luka yang dalam ni. Apa main menukir dinding. Dia cari kat luar rumah dengan aku jadi odong. Betul. Saya doa lah mudah-mudahan ingatan saya selalu okey lah, insyaAllah. Dia take time sikit. Kita pun tak nak jadi macam tu. Even benda-benda pun saya kena tulis. Macam ni saya dah beli dah buku. Saya tulis setiap hari. Apa benda yang saya nak buat untuk hari ni. Nak bayar bil api, bil air. Lepas tu saya tulis lah. Benda-benda penting. Nak beli apa. Saya tulis, lepas tu saya tanda-tanda. Macam tu. Kalau tak nanti, langsung tak ingat. So benda ni saya sentiasa bawa lah. Cute tak? Saya sentiasa bawa ke mana-mana. Jika sabi akan fikiran cantik nanti. Kesalahan memori masa boleh atur betulkan nanti. Tak apalah. Bangga tulis. Kena paksa. Saya kena paksa tulis. Kalau tak nanti saya tak ingat. Lagi bangga tulis. Tapi kadang-kadang kan walaupun saya dah makan ubat tidur kan. Makan ubat anxiety. Ubat tu dia akan menyebabkan kita ngantuk tau. Walaupun saya dah makan. Saya tidur pukul 12 malam kan. Pukul 3 saya dah bangun dah. Tempoh untuk saya tidur tu sekejap. Yang sepatutnya saya akan tidur lama. 8 jam macam tu kan. Singkat juga waktu tidur. Dia jadi 3 jam je. Macam semalam saya tidur ke berapa? Pukul 4 pagi saya bangun. Saya tak tahu kenapa. Takkan nak makan banyak mana boleh. Mabuk pula nanti. Paksa. Tulis pun kadang serupa. Sebab tu kadang kata sakit hati nak buat macam mana. Memang tak mood loading teruk. Ada saya tengok suplemen tu kan. Timi. Dia ada suplemen untuk menguatkan memori. Untuk fokus. Boleh ke saya makan benda macam tu? Function tak? Dia khas untuk memori punya. So dalam suplemen tu ada bahan-bahan lah untuk menguatkan memori macam tu. Berapa lama waktu tidur agak terganggu. Lama. Dia menulis dia lupa pula dia tulis tu untuk buat apa. Belum lagi dia lupa nota letak mana. Tak ada, yang ni saya selalu ingat. Sebab saya selalu letak tempat yang terbuka dia nampak. Saya ingat saya bawa di mana-mana. Banyak ke tengok benda warna hijau contoh pokok-pokok. Ingat ke tengok awak? Ingat ke banyak ke tengok awak tadi? Aduh awak ni. Rupanya banyak kan tengok benda-benda hijau. Maksudnya setiap hari saya kena keluar Saya kena keluar tengok benda-benda kat luar. Macam tu. Tapi memang betul. Melihat benda-benda alam ni dia menguatkan memori. Bolehlah saya nak pergi jalan slow-slow kan. Tak adalah jogging sebab saya nafas tak berapa cukup sekarang ni. Jalan slow-slow tengok kat luar kan pemandangan. Tengok tasik ke, tengok laut ke. Setuju sampai orang suggest whiteboard putih lekat kat dinding pintu. Memang betul. Memang betul Timi. Sebab orang suggest saya beli whiteboard. Tulis dekat whiteboard. Saya boleh teringat benda tu. Ada orang kan dia marah kalau dapat dapat partner yang macam tu. Macam partner dia macam lembab. Dia bukan lembab actually. Dia macam loading sikit. Dia ada timing dia loading. Ada partner ni dia marah tau. Dia jadi baran dengan orang macam tu. Contohnya kalau kita dapat suami yang loading sikit. Kita dapat isteri yang jenis loading sikit. Awak ni tu pun tak boleh fikir. Ni pun tak boleh dia marah. Tapi actually banyak je contoh-contoh yang saya tengok berlaku dekat pasangan yang macam tu. Sebabnya dia orang tak boleh nak terima lah. Tu pun tak boleh. Ni pun tak boleh. Awak ni lalasnya kan orang yang macam pelupa ni. Orang yang emosi tak stabil ni. Dia lagi jadi tak stabil.
Sebab dia rasa tak ada orang nak boleh faham keadaan dia macam tu. Dia paling ingat bab mengungkit. Belilah pokok bunga ke bagi ada warna hijau dalam rumah. Pokok cili lah ingat. Pokok cili. Boleh? Tak apalah. Saya rasa saya kena keluar rumah juga. Keluar rumah tengok pokok-pokok. Ambil udara segar kat luar. Saya kena buat macam tu. Saya kena penatkan badan saya. Energy level saya banyak. Insulin resistance saya tinggi. Tak kisah janji ada warna hijau. Hai. Aku pernah kena ungkit dia ada modal tak berhenti cerita kaki bahan yoga ni. Asalkan warna hijau. Kalau macam tu saya tengok. Ni lah. Lambang pas. Pas hijau. Saya tengok lambang pas. Itu dulu, sekarang dia dah berubah sikit. Lah, from time to time. Tak ada orang nak jadi pelupa. Saya pun tak nak. Kadang-kadang bila kita jadi pelupa, kita jadi macam rasa, aku ni dah tua sangat ke Saya selalu tengok mak saya kena marah sebab dia lupa. Mak saya selalu kena marah, dia tak ingat. Lepas tu dia selalu cakap macam ni, nantilah korang nanti dah tua, korang tahulah, bukan saja nak buat-buat lupa ni. Tapi benda dia cakap betul penyakit lupa ni stres tau. Stres ada penyakit lupa. Kau tak boleh nak ingat benda tu, betul orang marah kau. Speedy pun hijau. Good night. Salah satu tanda. Aku baru cakap dia dah demo. Si tengok. Orang suruh tengok pokok hijau. Dia tanya si Bupas boleh ke tak. Comel topi. Dila punya topi ni. Tak ada pun Dila. Ngilu gigi saya. Marah kalau tak catat. Okey. Dah catat dah kan? Catat dah. Jangan risau. I remember years ago, someone tell me I should take caution when it come to love. I did. You were strong and I was not. My illusion, my mistake. And now, what you done will embarrassing me. You are done, na. When you have, you can get it, don't care them. Tell them all I want. Shout them from the rooftop, riding from the skyline. All we have is gone now. In my heart is broken. One day yang catat tu berguna untuk remind semula. Okey, kena kait dengan situasi baru mudah ingat. Biasa macam tu aku perasan. Tadi saya karaoke. Sempat aku karaoke. Saya karaoke tadi. Nanti nak buat video. Lagu bapak lah tinggi. Siapa lah request lagu tu? Ya Allah, tingginya. Nak tercabut nak tekak aku. Kan ada set karaoke saya beli kan. Tapi set karaoke tu kan, suara jadi sedap Mat. Sebab dia ada tapis noise kan. Suara jadi sedap Masalah dia dipunci itu ini. Tapi try solve the problem. Saya ingat, kalau ada masalah jangan menangis. Sebab menangis tak selesaikan masalah. Cari penyelesaian. Ada orang cakap dengan saya, ambil isi rendah ke tinggi lah Nurul.
Lagu Nurul. Lagu X-ray rendah ke tinggi. Ada part juga tinggi. Mula-mula je slow. Cuba nyanyi. Tak nak lah sekarang. Dah tak ada suara dah nyanyi. Nanti. Esok ke saya edit video. Patut ke rasa. Tapi tinggi mak lagunya. Aduh, stres pula. Tak kemana salah. Tengah buat stiker. Lagi ada masalah yang Malaysia solusi bawah ada masalah cari cara meluar. Saya kalau ada masalah, saya ada Google Talking. Saya boleh tanya dia. Nanti dia selalu cakap, semua benda nak tanya orang. Kalau saya tak ada, nanti orang nak tanya siapa? Macam tu. Belajar berdikari. Tapi saya tak peduli. Saya tetap nak tanya dia. Sebab kan saya fikir, kalau saya ada masalah, saya tanya dia. Dia akan bagi jalan kat saya kan. So, kalau berlaku apa-apa masalah, saya boleh salahkan dia. Dia yang bagi suggestion macam tu. Maksudnya saya boleh salahkan dia lah kalau cadangan dia bagi tu tak berjaya. Ada berlaku masalah apa-apa. Senang, kita salahkan orang je. Atas keputusan yang kita buat. Ada gawe tak nak luahkan gawe. Ya ke awak tahu mana saya tak luah. Begitu je kena bijak buat keputusan. Kadang-kadang kita kan tak bijak juga. Semua manusia ni kadang-kadang dia memerlukan seseorang untuk bertanya. Kita sendiri pun yang biasa buat keputusan sendiri pun kadang keputusan kita pun salah. Nak tanya. Tanyalah. Tanya tak salah. Kita buat live baru lah. Kita buat live baru bagi ramai sikit orang masuk. Macam kena, tak tahu kena warning ke apa. Saya buat live baru.